Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bertemu kembali kita dalam kelas yang terakhir, iaitu kelas bukanlah yang terakhir sangat, tapi merupakan pembelajaran dan pengajaran terakhir dalam etika perbandingan agama. So, pada hari ini kita akan belajar mengenai agama Taoism dan juga agama Kristian. Okey, iaitu terdapat dua agama yang kita akan belajarlah pada hari ini. So, agama pertama yang kita akan sentuh adalah mengenai agama Taoism. Okey, seperti yang para pelajar boleh lihat dekat atas ni, Taoism, Tao bermaksud jalan, jalan yang menghasilkan segala benda. Okey, maksudnya agama Taoism ni adalah bermaksud jalan, jalan kepada penganut-penganut dia. Okey, ini adalah sejarah ataupun biodata pengasas agama Taoism itu. Okey, nama pengasasnya dipanggil sebagai Lao Tzu. Okey, nama sebenar Lao Tzu adalah Li Pehyang. Okey, tahun agama ini mula wujud dalam 485 sebelum Masihi sehingga 575 sebelum Masihi. Okey, gelaran Lao Tzu itu bermaksud orang tua yang bijaksana. So, Lao Tzu ni adalah individu yang kita kata seorang individu yang bijaksana lah. That's why kalau tengok gambar yang saya letak ni, dia adalah seperti orang tua yang berpendidikan, maksudnya akademik dia tinggi. So, bagi agama Taoism ni, kalau para pelajar boleh tengok, sebenarnya dia tak banyak. So, mungkin dalam buku banyak. So, tapi saya takkan ulas banyak lah sebab kita memang tak ada keluar soalan ni dalam final exam. Okay, so kita akan lihatlah konsep ajaran Taoism ni adalah dia ada 4. Okay, iaitu Tao melahirkan 1, yang 1 melahirkan 2, yang 2 melahirkan 3, dan yang 3 melahirkan segala makhluk yang ada lah. Okey, Tao ialah tindakan yang netral, iaitu kita kata yang berjalan secara sendiri dan bukan mengikut sesuatu arahan bahasa ataupun sebarang paksaan. Maksudnya dikata adalah tindakan yang kita kata terjadi terus. Okey, tak ada arahan, tak ada paksaan atau tak ada apa-apa. Itu adalah Tao. Dia akan melahirkan satu perkara. Okey, yang 1 akan melahirkan 2, iaitu di mana akan terjadi satu keadaan harmoni yang membawa kepada dua kuasa lah, dua kuasa kembar. Ataupun kalau dalam Jepun kita ada yin and yang, yang hitam tu kan, itu adalah ajaran Tao sebenarnya. Sebab tu kalau boleh tengok balik, okay, dekat, okay, kalau semua boleh lihat, saya balik kepada slide yang pertama tadi, ini adalah bentuk yin and yang tu, hitam dan putih. Okay, dalam putih ada hitam, dalam hitam pun ada putih. Itulah maksud dia. Okay, itu kembar yin and yang. Okay, kuasa ni adalah kuasa antagonistik lah ataupun antagonis. Antagonis ni bermaksud kedua-dua kuasa ni mempunyai elemen yang berbeza. Macam biasalah putih adalah elemen yang baik, manakala hitam adalah elemen yang jahat. Itu adalah perkara biasa sebab kalau kita lihat pun kita semua pun ada dua perkara antagonis lah, iaitu baik dan buruk. Okay, maksudnya perkara itu memang sentiasa terjadi. So, sama juga macam ajaran Taoism. Okay. Yang 2 melahirkan 3. Okay, maksudnya daripada interaksi yang tadi yang kita lihat tadi, yin and yang tu akan melahirkan 3 perkara. Syurga, bumi, manusia. Okay, akan melahirkan 3 perkara lah. Kalau baik tu ke syurga lah. Okay, maksudnya di bumi dan juga manusia. Okay, 3 melahirkan segala makhluk. Okay, dalam 3 perkara iaitu syurga, bumi dan manusia, mereka telah melahirkan segala benda dan makhluk dalam alam semesta. Itu adalah kita kata konsep ajaran Taoism yang telah ditetapkan kepada penganut ajaran Tao. So, mereka percayalah benda-benda ni. Okay? So, maksudnya diorang percaya bahawa Tao melahirkan 1, yang 1 melahirkan 2, yang 2 melahirkan 3, yang 3 melahirkan segala makhluk. So, konsepnya Tuhan memang 1, tapi dia akan melahirkan 2 benda, iaitu yin and yang, perkara baik dan buruk. Kemudian akan melahirkan 3 di bumi ini, iaitu syurga, bumi dan manusia, dan kemudian segala makhluk lain. Itu konsep dia sangat mudah lah, tak susah pun. Okey, agama yang kedua yang kita akan belajar adalah agama Kristian. Kalau tengok ini adalah gambar Jesus. Saya ambil daripada internet dia, saya tak sure lah kan Jesus yang betul ke atau tidak sebab terlampau banyak gambar Jesus. Okey, agama Kristian ni sebenarnya dia telah menjadi anutan hampir kebanyakan penghuni dunia. Okey, dan dia telah dikenalkan oleh Paul. Okey. Pada tahun 2016 sebenarnya sebanyak 2.14 bilion lah penganut agama Kristian ni. So kita nak kata memang salah satu agama yang memang sangat berkembang di dunia. Okay.
Paul ataupun Saint Paul tadi merupakan salah seorang pengembang agama Nasrani sesudah ketindihan Nabi Isa yang membawa ajaran tauhid. So macam dalam Islam kita percaya Isa tu adalah Nabi dan Nabi tu membawa kitab tauhid dan ajaran tauhid tu diikuti oleh orang-orang pada zaman tersebut lah. Okay? Okay, so kalau kita lihat dekat sini, orang Kristian menyebut Nabi Isa dengan nama Jesus. Diorang tak panggil Isa tapi diorang panggil Jesus lah. Si Nabi Isa kita itu disebut dengan nama Jesus. Okay? Pembentukan akidah orang Kristian telah ditetapkan dalam Sidang Nisia pada 325 Masihi. Okay? So kalau kita boleh lihat kat sini, okay, sebenarnya Jesus ini disebut sebagai pengasas kepada agama ini dan dianggap sebagai jemaah Tuhan di bumi. Okay, dan diberi nama sebagai anak Tuhan, Son of God. Kita recall je lah balik. Ni antara info-info lah. Okay, maksudnya beliau ni lahir pada 25 Disember. Sebab tu ada perayaan Christmas pada 25 Disember. Tapi ada percanggahan juga. Di mana dalam kitab Injil, okay, ayat Lukas bab 2, ayat ini menceritakan pada hari kelahiran Jesus, okay, iaitu ada pengembala kambing yang sedang ternak kambing mereka lah. So, saya pun tak tahu cerita ni bagaimana. Tapi maksudnya ada yang kata lahir pada 25 Disember. Ada juga yang mengatakan sebaliknya. Okay. Sebab diorang ni kita kata satu kitab yang telah banyak diterokai dan telah diubah. Okay. Kalau kita lihat juga sedikit sebanyak pasal Jesus atau Nabi Isa ni. Okay. Maksudnya telah dilahirkan oleh Mary ataupun dalam Islam kita panggil sebagai Maryam. Okay. Cara dilahirkan kerana kekuasaan Tuhan iaitu Roh Kudus lah. Maksudnya orang Kristen ni panggil Tuhan tu sebagai Roh Kudus. Okay, kalau kita kata kat sini kenapa? Sebab beliau dilahirkan tanpa bapa. Maryam tu maksudnya melahirkan anaknya tanpa seorang suami lah. Okay, pada usia 30 tahun, okay, beliau dibaptis di Jordan. Ini antara informasi-informasi yang menarik dalam bagi Jesus lah. Okay, dan juga antara mukjizat Jesus ataupun Isa ni yang telah dicatatkan di dalam Bible, antaranya adalah okay, dia boleh menukar air menjadi wine. Okay, maksudnya dan dia boleh menyembuhkan penyakit sopak, lumpuh, buta, halau hantu, syaitan dan menyembuhkan orang yang dirasuk dan sebagainya. Ada banyak lah. Okay, tu antaranya lah. So, kita akan move to the next slide. Okay, Nasrani pula merujuk kepada tempat kelahiran Nabi Isa iaitu dipanggil sebagai Nazareth. Ini antaranya lah. Okay, Chris itu, misalkan kita diorang kan panggil Jesus tu Chris Jesus, bermaksud juru selamat ataupun penyelamat dalam bahasa Latin yang menyelamatkan manusia daripada terus berada dalam keadaan dosa. Itu antara yang kita kata apa yang dipanggil ataupun apa yang disebut sebagai Chris. Okay, maksudnya kalau kita kata Kristian itu penganut agama Kristian perlulah dibaptis. Maksudnya disucikan dengan air suci. Oleh itu dia adalah penganut agama Kristian. Macam kita kalau penganut agama Islam 2 kalimah syahadah, mereka pula perlu dibaptis lah oleh diorang punya kita panggil sebagai ketua gereja atau sebagainya. Okay, ini adalah worldview agama Kristian. Okey, penganut Kristian mendaulatkan serta mengkuduskan Jesus sebagai objek penyembahan di mana mereka mempercayai bahawa Jesus bersifat manusia, nasut dan juga bersifat ketuhanan iaitu lahut. Sebab tu kalau kita tengok Jesus tu, dia orang punya appearances ataupun patung Jesus di gereja itu kalau dilihat adalah menyerupai individu ataupun seperti manusia itu sendiri. Okey, tapi Jesus itu dianggap oleh orang Kristian dia ada sifat ketuhanan dia. Dia boleh menyembuhkan orang daripada sakit dan sebagainya. Okey, yang kedua, agama Kristian lahir daripada peristiwa penyaliban iaitu pembunuhan Jesus yang disaksikan oleh sekumpulan Rabbi. Rabbi ni adalah orang yang berada di gereja lah kalau kita cakap macam orang warak lah. Okey, kemudiannya telah dikuburkan namun bangkit semula daripada kematiannya
Okay, so kebangkitan Yesus ataupun Isa, okay, dalam Islam panggil Isa, tapi kebangkitan Yesus ini menempatkan beliau sebagai status Tuhan lah, sebab manusia yang hidup semula ni memang rare lah kan. So, dia telah jadikan Tuhan. Dia bukannya mati hidup semula, dia mati hidup semula setelah dikebumikan. Okay? Kemudian yang ketiga, mereka mempercayai bahawa kematian Yesus di kayu salib sebagai pengorbanan agung dan tanda kasihnya pada umat. So, penganut-penganut agama Kristian ni percayalah bahawa Yesus ni sanggup menyerahkan diri dia. Itu adalah pengorbanan paling agung lah. Dan dia memang kasih kepada umat-umat dia. Okey, dan mereka juga menganggap dengan kematian Yesus tadi telah wujud satu rekonsiliasi. Rekonsiliasi ni adalah macam kita kata kesefahaman, kita kata hubungan baik antara manusia dengan Tuhan lah. Okey, maksudnya rekonsiliasi ini adalah hubungan baik manusia dan juga Tuhan. Itu adalah maksud rekonsiliasi. Okey. Okey, seterusnya adalah worldview juga. Okey. Yang kelima adalah kebangkitan semula Yesus, bermaksud Yesus telah mengatasi fenomena kematian dan juga dosa ataupun kejahatan serta memberi penghidupan baru. Maksudnya kita kata kat sini Yesus mati tapi hidup semula. Maksudnya kita kata kat sini tiadalah dosa-dosa lagi setelah Yesus itu dihidupkan semula. Macam kain barulah pada anggapan diorang. Okay. Yang keenam, mereka juga percaya Tuhan telah menamatkan sebarang upacara pengorbanan yang menjadi amalan orang Yahudi. Okay. Sebab sebelum ni memang orang Yahudi dia akan buat pengorbanan satu individu manusia lah. Kononnya macam bagi roh kepada Tuhan mereka. Okay. Maksudnya kat sini setelah Yesus menyalib dirinya dan berlaku kebangkitan, so diorang percaya bahawa tak perlulah lagi diorang buat perkara tersebut. Maksudnya upacara pengorbanan manusia itu sendiri. Okey, keimanan orang Kristian diungkap dengan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan juga Roh Kudus. So ada 3 Tuhan lah. Okay, Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan Roh Kudus. Okay. Ini antara yang diorang percayalah. Okey, Yesus digelar sebagai anak Tuhan. Okey, kemudian status Yesus sebagai Tuhan ditolak. Okey, ini kita kata mereka menganggap ini adalah sebagai kita kata golongan yang sesat lah. Ni ada beberapa mazhab-mazhab diorang jugalah. Okey, so ini antaranya lah. Okey, so mereka juga percaya Roh Kudus itu adalah Trinitian, iaitu 3 Tuhan tadilah. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus tadilah, itu antaranya. Mereka percaya bahawa monotheis, iaitu Tuhan wujud dalam 3 keadaan berbeza. So monotheis ataupun wujud dalam keadaan berbeza yang kita sebut tadilah, yang atas ni Trinitian tadi. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan juga Roh Kudus. Maksudnya dia boleh bertukarlah jadi mana-mana. Okay? So seterusnya adalah prinsip kepercayaan agama Kristian. That God intervened in human history in the person of Jesus Christ in a unique way, and that quickly become understood as the doctrine that in Jesus Christ God become a man. So maksudnya kat sini dia nak cakap Tuhan tu masuk campur dalam kehidupan manusia lah, terutamanya dalam hidup Jesus Christ tersebut. Jesus tersebut. So dia percaya bahawa that in Jesus Christ God become a man. So maksudnya Tuhan telah masuk dalam badan Jesus itu sendiri dan menjadi seorang manusia ataupun seorang lelaki. Itu adalah kepercayaan diorang. Okey, ini adalah prinsip kepercayaan agama Kristian juga. Perkara pertama adalah Bible sebagai kitab mereka. Holy Trinity ataupun Trinity, iaitu kita kata yang 3 perkara tadilah, iaitu Roh Kudus, lepas tu Anak Tuhan, okey. Dan juga kita kata Tuhan Bapa. Okey, itu dosa warisan. Mereka percaya bahawa dosa-dosa sebelum ni akan diwariskan kepada yang kehadapan. Okey, dan diorang juga percaya macam tadi yang kita sebut dalam kepercayaan tadi, okey, yang that God is intervened in human history tu. Jesus as a fully man and fully God. Maksudnya dalam Jesus tu adalah maksudnya Jesus itu adalah manusia tetapi dalamnya adalah Tuhan. Okey. Dan diorang juga percaya kepada penebusan dosa, iaitu atonement. Sebab tu kalau kita tengok penebusan dosa diorang adalah diorang percaya bahawa dengan bercakap kepada apa tadi?
diorang panggil sebagai apa diorang punya apa dekat gereja tu, kira macam orang alim di gereja, diorang akan dengarkan apa masalah dan dosa, so maksudnya tertebuslah dosa mereka. Dan wahyu, revelation yang ada dalam kitab diorang, berita gembira, kayu salib dan hari-hari perayaan. So Kristian dia raya Christmas, kemudian Easter, kemudian banyaklah lagi perayaan mereka. Itu antaranya lah. Okay. So seterusnya adalah, ini adalah 10 Commandment. 10 Commandment ni sebenarnya panjang, tapi saya cari image yang kita kata dipendekkan benda tu. Okay, tapi saya akan terangkanlah satu persatu. Number 1, you shall have no other gods before me. Maksudnya tak boleh dalam penganut agama Kristian ni, diorang tak boleh ada Tuhan sebelum Tuhan diorang, iaitu Jesus Christ lah. Okay, sebab ayat diorang kata, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Maksudnya kat sini diorang nak cakap, diorang adalah Tuhan lah. So dia yang bawa keluar daripada proses perhambaan tu. Okay, yang nombor 2, you shall not make idols. Okay, maksudnya tak bolehlah jadikan sesiapa idola. Okay, kalau kat sini ayat dia sebenarnya quite panjang. Okay, you shall have no other gods before me. You shall not make yourself an image in the form of anything in heaven, above, or on the earth beneath, or in the water below. Okay, you shall not bow down to them or worship them. Maksudnya, diorang nak cakap kat sini adalah kita tak boleh menjadikan sesiapa pun sebagai idola kita. Sebab idola dalam agama Kristian ni adalah Jesus Christ. Jesus Christ itu sendirilah. Okay. Number 3, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Maksudnya tak boleh misuse. Okay. Maksudnya tak boleh salah gunalah nama Tuhan diorang, iaitu Jesus Christ. Okay. Sebab dia kata kat sini, for the Lord will not hold any guiltiness who misuse his name. Maksudnya dia takkan maafkanlah mereka yang menggunakan nama Jesus Christ ini dalam apa-apa bentuk kesalahan. Okay, number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Okay, di mana kat sini Sabbath day ni adalah 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is Sabbath of your Lord, of your God. Sebab tu kalau kita sedia kan, macam every Sunday diorang akan pergi church. Tu dipanggil Sabbath day lah. Di mana kebanyakan diorang, kalau ayat dia sebenarnya 6 day you shall labor, maksudnya 6 hari awak boleh bekerja. Sehari tu at least awak macam kita kata adalah untuk hari Tuhan, tu hari Jesus Christ. Okay, sebab kalau dalam ayat yang panjang tu dia cakap, on it you shall not do any work, on the 7th day tu awak tidak patut bekerja. Okay, maksudnya diri awak, anak awak, anak lelaki awak, anak perempuan awak, maksudnya pembantu rumah awak lelaki atau perempuan, binatang ke atau apa-apa. Okay, sebab 6 hari Tuhan dah bagi bekerja, sehari tu please worship the God. Maksudnya sehari tu tolonglah diorang kata sembah Tuhan tu. That's why diorang ada sehari yang diorang pergi gereja. Okay, and then number 5, honor your father and your mother. Okay, itu antaranya. Maksudnya kita kena buat baiklah dekat mak ayah kita. And then number 6, you shall not murder. Diorang pun tidak membenarkan pembunuhan. Ini antara perkara yang diorang tak membenarkan. Okay. Okay, and then number 7, kalau tengok you shall not commit adultery. Maksudnya diorang pun tak membenarkan kita kata seks sebelum perkahwinan. Maksudnya dengan bukan mahram lah, diorang tak benarkan sebenarnya. Adultery tu adalah kita kata seks di antara berlainan jantina. Kalau tidak melakukan perkahwinan, so tak boleh. Okay, kalau number 8, diorang kata you shall not steal, so tidak boleh mencuri. Nombor 9, you shall not bear false witness against your neighbor. Maksudnya kat sini adalah kita tak boleh cakap benda buruk berkaitan dengan jiran kita. Okay, maksudnya tak boleh bagi fake ataupun kita kata testimony yang tidak baik lah. Okay.
And then last sekali, you shall not covet your neighbor wife or his male or female servant, his ox or donkey or anything that belongs to your neighbor. Covet ni adalah menjadi orang ketiga dan sebagainya lah. So dalam agama Kristen, ia adalah sama sekali tidak dibenarkan. So sebenarnya banyak lagi pasal agama Kristian, tapi sebab tak ada final, so saya tak naklah fokus sangat kepada agama-agama ni. Okay, so last slide adalah berkaitan ni. Okay, terima kasih semua. Kalau ada soalan, bolehlah email saya ataupun gunakan medium Google Classroom. Okay, apa yang menarik minat saya adalah untuk kedatangan hari ini sebenarnya para pelajar perlu menyatakan apakah yang dimaksudkan mengenai rekonsiliasi di dalam ajaran Kristian. Okey, lepas awak isi semua dalam kedatangan tu nama, nombor matrik, kelas, kan ada soalan satu tu. Okey, soalan dia adalah apakah yang dimaksudkan sebagai rekonsiliasi di dalam ajaran Kristian? Okey, saya ulang semula. Apakah yang dimaksudkan sebagai rekonsiliasi di dalam ajaran Kristian? Okay, sebenarnya ada video tapi sebab ini adalah online, so saya tak adalah akan letak video dalam pengajaran ni. So saya harap para pelajar boleh submit attendance tu kalau boleh sebelum kelas esok. Okay, maksudnya kalau boleh dalam hari yang sama lah, lebih mudah saya nak tag pelajar yang hadir dan tidak hadir. Okay, itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.